Lalu Aisyah, Nabi berkata, wahai Aisyah, Jibril ucap salam kepada kau, pintu Jibril. Tuan-tuan masuk Raudah esok lusa ni, tuan-tuan kena tengok ada mimbar dekat situ. Mimbar tempat orang baca khutbah. Padahal tak baca khutbah kat situ pun hari ni. Itu adalah lokasi mimbar asal Nabi Muhammad. Yang mana mimbar asal Nabi Muhammad ni cuma pelepah ke rumah yang Nabi naik dah. Lepas tu rosak dah. Ansar cadang nak buat baru. Ansar buat baru dengan design itu 3 anak tangga untuk naik atas. Design saja yang tuan-tuan tengok tu bukan yang asal, itu cuma design yang asal. Hari ni dunia Islam semua pakat tiru design tu buatkan masjid masing-masing. Design tu mimbar asal Nabi Muhammad. Dan tuan-tuan akan lihat ada mihrab kecil tu, mihrab Nabi. Mihrab Nabi tu pun ada kat dalam Raudah tu juga. Semua tu adalah tempat Nabi Muhammad jadi imam zaman Nabi lah. So tuan-tuan tengok Raudah besar mana, itulah Masjid Nabawi sempadan pada era yang awal. Semua tambahan ni era kemudian. Tuan-tuan, penambahan yang kita buat sekarang ni telah pun memakan rumah-rumah para sahabat yang lain. Saya baca sekejap, saya tak ingat nama-nama. Tuan-tuan, dia telah pun memakan rumah Osman Al-Affan. Oh, pertama rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar asalnya sebelah situ, tapi akhirnya berpindah ke sana. Rumah Abu Bakar. Dia telah pun memakan rumah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Asalnya rumah Abdullah bin Umar ada kat situ. Dia telah pun dibesarkan lagi, dia makan rumah Osman Al-Affan, rumah Abu Ayyub Al-Ansari, rumah Hafsah binti Umar, isteri Nabi, dan juga rumah Abu Talha. Nanti kita ada pergi taman Abu Talha kan. Rumah Abu Talha pun asalnya kat situ, tapi semua rumah-rumah tu telah dimusnahkan sebab pembesaran komplek masjid. Jadi sebab tu tuan-tuan sembahyang di sana ke, di situ ke, di sini ke, pahala sama aja dengan sembahyang dekat Masjid Putrajaya. Nak ambil hak 100,000 tu adalah dalam Raudah. Sebab tu orang nak masuk Raudah. Saya ulang balik, tak dapat Raudah tak apa. Tak dapat Raudah tak apa. Wallahi, saya masuk Raudah hari ni insya-Allah. Kalau saya datang pula Disember nanti tak masuk Raudah, go ahead. Saya tak kisah. Insya-Allah saya tak kisah. Saya tak kisah. Sebab apa tak kisah tuan-tuan? Tuan-tuan tengoklah orang berotak tu kan. Saya risau tuan-tuan, kadang-kadang kita buat trik ni untuk masuk, kita mengambil hak orang lain untuk dapat kesesaan. Saya pergi halau orang lain semata-mata sebab kita ambil spot dia. Saya tak syok sangat lah. Saya tak syok sangat. Wallahu alam. Okay tuan-tuan Wallahu alam. Sebelah nanti tuan-tuan masuk juga, dia ada peninggalan sedikit pentas ataupun platform lebih tinggi. Macam beranda lebih tinggi dalam Raudah nanti. Itu adalah asal untuk apa istilah dia bang? Ialah ahli sufah punya tempat lepak ahli sufah lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, antara sunnah agama kita adalah masuk masjid mulakan dengan infak, kemudian baru masuk solat. Cuma kita jarang sangat mulakan dengan infak, kita terus buat tahiyatul masjid. Para sahabat dahulu mereka melazimi untuk datang masjid infak bukan kepada tabung surau, tapi kepada tangan ahli sufah, kemudian mereka masuk masjid. So ahli sufah akan tidur di platform ahli sufah tersebut lah. Tapi selepas pembinaan, platform ahli sufah tu dipindahkan ke belakang, bentuk dia macam ni ya. Jadi sebenarnya platform ahli sufah lah lebih kurang. Dia batangan lebar macam ni lah, lebih kurang. Dia mihrab tentu kan? Mihrab Nabi. Memang mihrab Nabi yang asal. Dia cuma lokasi, bentuk tu of course lah dah bagi cantik kan. Yang asal di situ. Mihrab pun yang tu lah tempat asal, mimbar pun yang tu lah tempat asal. Cuma tetapi tengok mihrab dengan tu sekarang tak ada. Okey, tuan-tuan sedar tak masuk Masjid Nabawi? Awak tiang dia dekat-dekat kan? Pasal apa tiang dekat-dekat? Dia adalah sebab ni. Dulu tak boleh buat bumbung sini tiang satu, sana tu 15 meter baru buat tiang pula. Hari ni boleh lah, dulu tak boleh. Dulu mereka kena letak pelepah-pelepah tamar. Tiang ni dengan tiang ni, akhirnya pelepah tamar letak tiang ni dengan tiang ni. Pelepah tamar bukan panjang mana. Sebab tiang dekat-dekat tu adalah untuk pelepah tamar tu boleh jadikan bumbung. Mereka tak nak kayu panjang. Bila pembinaan semula dengan konkrit ni, mereka mengekalkan tiang-tiang yang asal tersebut. Kalau tuan-tuan masuk dekat dalam, tiba-tiba dekat tiang lain kosong je. Tiang tu ada tulis nama Bilal contoh. Ketahuilah itulah rumah Bilal yang telah pun dimusnahkan. Tuan-tuan berjalan-jalan, tiang lain kosong. Tiba-tiba tiang lain ada tulis Osman. Itulah rumah Osman yang asal. Tapi telah dimusnahkan. Maka tuan-tuan tahulah kenapa sebahagian tiang kosong, sebahagian tiang ada
ada nama. Wallahu a'lam. Ahli Sufah, Ahli Sufah. tempatnya dekat sangat dengan rumah Rasulullah. Baik. Jadi dia antara yang apa selalu bercakap dan banyak hadis yang datang daripada Rasulullah. Betul. Satu. Dan antara ahli Sufah yang terkenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ahli Sufah. Dan bila sebut Abu Hurairah je, tuan-tuan pernah dengar kan hadis daripada Abu Hurairah, Abu Hurairah ni sahabat Nabi. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa bla 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 bla, riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Bukhari yang kita bincang teman, kebanyakan rawi paling tinggi dia adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ni pasal apa dia riwayat hadis terlalu banyak? Sebab Nabi kat sini pun banyak kat situ. Orang yang kerja macam Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab dia ada kerja, Abu Bakar ada kerja. So dia bukan boleh main masjid 24 jam, dia ada kerja. Ahli Sufah boleh duduk masjid 24 jam. Jadi mana-mana hadis Nabi kebanyakannya ahli Sufah lah yang dengar. Sebab itu orang macam Abu Hurairah ni tuan-tuan, pada era Umar Al-Khattab, Umar nanti dia jadi gubernur, menteri besar. Geladangan tu. Geladangan era Nabi, zaman Umar nanti Abu Hurairah jadi gubernur. Di Syria tak salah saya, dia jadi, lepas tu dia resign. Dia macam, aku rasa aku tak boleh lah. Ni macam, aku tak mahir lah, bukan dia resign. Tapi yang pentingnya dia pernah dilantik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ahli Sufah. Alhamdulillah. Kalau yang lelaki masukkan salam restu. Kalau yang perempuan ada peluang ke mana yang kita salam? Perempuan masuk ke tempat sama ke dengan kita untuk bagi salam? Tak kan? Dia pintu yang lain kan? Mana kita nak bagi salam? Perempuan masuk kat tempat yang sama ke bagi salam kita? Dia hanya beri salam tapi tak nampak kan? Tapi maksudnya ada tempatnya di mana? Senang je. Bukan kira Masuk raudah nanti, pusing je menghadap ke belakang lah. Tengok, tanyalah guard sana lah. Aina maqam Rasulullah? Ada tahu. Sebab tu saya sebut, dalam raudah jangan angkat tangan. Sebab dia takut kita bercakap dengan Nabi, dia tak mahu itu lah. Doa masa sujud lah. Nak doa, jangan angkat tangan ataupun doa dalam sujud. maksudnya nak bagi salam. Tanya je guard ni, saya nak jawab pun saya tak pernah masuk kawan perempuan ni. Tanya je guard tu Nabi, Ainal maqam Rasulullah. Menghadap sahaja, walaupun mungkin silap inci pun tak apa, menghadap sahaja. InsyaAllah. Sebab tuan-tuan, saya nak sebut sikit pasal bagi salam ni. Tuan-tuan duduk kat Selangor, tuan-tuan kata Assalamualaikum Rasulullah, Nabi dengar tak? Yalah, ada orang, ada malaikat beritahu. Tuan-tuan, kan kita selawat kata Nabi As-salatu wassalam kan kita sebut, selawat dan salam kan, padahal kita duduk kat Selangor tu. Sampai cuma dia dah alang-alang sampai kat kubur Nabi, nak bagi salam direct lah, itu sahaja. Sama je. Allahu a'lam. Okey, mungkin satu lagi nak tambahan. Kubur Nabi dalam masjid, betul ataupun tidak? Kubur Nabi dalam masjid, betul ataupun tidak? Betul lah. Tuan-tuan, antara larangan Nabi adalah pada waktu Nabi tengah sakit nak mati tersebut, Safiyah binti Huyai, isteri dia Yahudi tu, dengan Hafsah beritahu kata, aku pernah tengok gereja-gereja dekat Ethiopia, dekat Habsyah, ada banyak gambar-gambar dengan patung-patung. Nabi kata, gambar-gambar dan patung-patung itu adalah orang-orang soleh yang mati di situ. Lalu mereka bina gereja dekat atas kubur orang-orang soleh tersebut. Semoga Allah melaknat ahli kitab yang telah pun membina. Nabi tak guna perkataan gereja, Nabi guna perkataan masjid. Sebab masjid maksudnya tempat solat. Moga Allah melaknat ahli kitab yang bina, tukar kubur nabi-nabi mereka dan orang soleh mereka sebagai masjid. So tuan-tuan, di tanah Saudi ni dulu banyak kubah-kubah. Sedang kita kata banyak masjid lah yang dibina di atas kubur-kubur. Termasuk di Baqi' ni pun penuh dengan kubah-kubah. Termasuklah di Badar tadi, Uhud pun penuh dengan kubah-kubah sebelum Arab Saudi take over tempat ni. Benda-benda tu dilarang. Termasuklah juga pembesaran Masjid Nabawi ni. Benda tu dilarang dalam agama. Antara benda yang orang marah lah, saya tak marah, tapi ramai orang kritik Arab Saudi adalah ketika Arab Saudi tubuh untuk kali ketiga. Arab Saudi ni 3 kali tubuh. Kali pertama, lepas tu lawan gaduh-gaduh dengan orang lain, runtuh. Naik semula lawan-lawan, runtuh. Yang sekarang ni adalah sejak Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Arab Saudi